Hai, saya Rafi dan selamat bertemu untuk episod kali ini. Saya akan menjawab beberapa soalan yang diberikan di dalam YouTube. Soalan pertama ya daripada Shun M. Salam Cik Rafi, boleh tanya tak plucking tu pakai kuku atau jari depan? Kuku atau jari depan? Dalam banyak permainan saya dalam menggunakan gitar akustik ni, memang saya gunakan plucking. So plucking ni ada dua jenis. Kalau kita gunakan solo ataupun kita nak main chord, di dalam klasikal ada dua. Satu kita panggil dia tirando dan satu lagi appaiando. So dalam tirando ni kita itu kita panggil dia free stroke lah. It's a free stroke. Sesuai untuk dua tali. Kalau kita main sesuai, sebab dia boleh create sustain. Dan manakala untuk appaiando kita panggil dia rest stroke ni, dia sesuai untuk kita buat a more powerful sound. Boleh create sesuai untuk melody. Kebanyakannya dalam lagu-lagu yang saya solo, saya banyak gunakan thumb. So saya gunakan thumb ni sebab dia ada advantage kerana ada lebihan isi kuku dengan isi ni sesuai. Mungkin nanti saya akan lebih jelaskan lebih lanjut lagi. Tapi itulah dia. Contohnya kalau saya gunakan appaiando tapi menggunakan thumb, saya selalu gunakan sound dia lagi tebal. Begini pun okey. So dia ada a crystal, a bright. Itu bergantung kepada cepat dan lambat lagu tu. Kalau lagu tu dia panjang, dia lagu tu dia slow dan ada note yang kurang, contohnya menggunakan semi brief, minim, 4 note ataupun 2 note, sesuailah kalau kita gunakan begini ya. Tapi kalau kita untuk lagu yang lebih cepat, mungkin sesuai kita gunakan appaiando menggunakan IM. IM tu maksudnya jari kita yang nombor sini ya, PIMA ya, IM, dua-dua jari. Okey, kita teruskan pada soalan yang kedua, iaitu daripada Komak. Cikgu Rafi, lagu keroncong pakai scale apa? Saya selalu gunakan chromatic, arpeggios, chord arpeggios dan juga dominant 7 dalam chord kelima. Kalau dalam minor chord contohnya, itu dalam C harmonic minor scale. Tapi di dalam untuk chord 5, itu dia ada chromatic, dia ada dominant 7. Saya gunakan chromatic, chord arpeggios dan juga dominant 7 pada setiap chord kelima. Soalan seterusnya daripada Moja Aiman. Dahsyat lagu Melayu, macam-macam time signature, dah macam lagu Dream Theater. So lagu Dream Theater ni memanglah zaman sekarang ni memang Dream Theater lah. Kalau dulu sebelum wujud Dream Theater ada grup seperti Yes, dia punya time signature dia odd ya. Dia ada banyak, bukan 4/4, ada 2/4, ada 3/8, ada 2/8, 16. Soalan ni saya ambil daripada recording setup nylon akustik gitar. Ya, betul. Ini bergantung pada music arranger atau tukang tulis skor lah. Kalau nak tanya pasal lagu yang saya buat tentang recording setup tu dalam YouTube tempoh hari, saya buat cerita tentang lagu, saya buat lagu, saya dapat job, saya kena siapkan. So daripada lagu Burung Pungguk. So daripada lagu Burung Pungguk tu dia ada banyak tempo, dia ada banyak time signature dia. So bergantung kalau tanya tadi tu ada banyak time signature
memang betul itu bergantung kepada yang tukang tulis skor tu, kerana setiap yang kita dengar pulse dan beat timing ni bergantung pada music arranger tu. Music arranger tu yang akan buat. Katakan lagu tu 4/4 tapi ada benda yang kedengaran seperti ada lebihan bar contohnya pada pertengahan lagu. Maka arranger akan menyesuaikan mengikut konsep dan kefahaman mereka. Yang akhirnya akan menemukan balik titik 4/4. So 4/4, lagu tu 4/4, tetapi dalam tengah-tengah lagu tu ada bunyi macam dia tak masuk 4/4. Maknanya ada time signature berubah. Di situlah peranan music arranger akan melakukan tugas. Sama ada dia dengar itu 3/4 atau dia dengar itu 2/4, tetapi yang pasti pada akhirnya dia akan menemukan titik 4/4 balik. Ya, Moja Aiman, semoga menjawab. Seterusnya daripada Zaha MOXS. Salute to you bro. Dulu ada juga cuba-cuba nak baca note. Tak sampai 1 bulan dah give up. Jawapan dia, jangan give up kerana anda perlu mencari keseronokan untuk belajar. Memang kalau kita belajar ni memang ada sampai satu saat kita give up. Sebab kita tak ada penemu, kita tak ada benda yang fun yang kita jumpa. Oleh sebab itu kita cepat give up. Jadi cari keseronokan macam mana kita boleh bertahan. Seterusnya daripada komen 4, Rafi Studio, Allah bang. Lagu abang tu lagu yang pertama kali bawa saya ke satu alam YB lain. Imagine kalau macam tu memang terbaik susunan melodi dan melodi tersebut. Terima kasih saudara komen. Buat pengetahuan, lagu saya ada masukkan lagu dalam setiap saya punya YouTube channel tu, ada satu muzik yang menjadi satu key signature lah, tune untuk itu saya punya channel. Lagu tu adalah merupakan lagu daripada album solo saya yang diterbitkan pada tahun 2007 bersama manager saya, saudara Amran. Lagu tu dicipta oleh Ronnie Rahmat, seorang music producer yang kaya dengan house music di Jawa Barat sekitar tahun 1990-an. Sebab lagu yang daripada lagu saya tu, boleh dengar track di belakang sikit saya dah pasang. Ini lagu ni sebab dia ambil pengaruh daripada muzik Jepun, seperti kumpulan Cassiopeia. Kerana Ronnie ni dia berminat sangat dengan Minoru Mukaya ni, pemain keyboard Cassiopeia. Okey, terusnya Aroy 121. Salam bang, buku tu for sale ke? Ya, memang buku saya tu memang untuk dijual. Setakat ni saya ada 2 buku. Satu buku klasik, gitar klasik Melayu. Yang kedua Jazz Tune Malaysian Collection Series of Volume 1. Itu boleh dapatkan buku tu. Seterusnya Muhammad Najmi Ainun Azmi. Kalau string 946 sesuai tune E atau drop atau boleh drop juga ya. Okey, melalui pengalaman saya, jika guna gauge 942 katakan, memang sesuai untuk standard tune 440. Dan juga untuk drop D boleh, tetapi drop D yang tali yang nombor 6. Okey. Tapi ada satu lagi drop, kita panggil dia drop E flat. Makna turun half tone down. Itu okey. Namun kalau kita nak terus turun the whole thing, drop D semua tali tu kita turun satu step down, saya cadangkan gunakan tali gauge 1046 lah. Dia punya tension lagi sedap dan dia punya weightage sound dia lagi berat. Soalan seterusnya daripada saudara Roni Ikhwan. Panjang ni soalan ni. Salam Abang Rafi, salam subuh Abang Rafi. Saya banyak
tanya sikit ya. Abang Rafi, macam mana ya sebenarnya pemilihan penulisan lirik pada zaman ini? Adakah penulisan ini berbentuk puisi, seni kata metafora, seni kata hyperbola, tersurat dan tersirat itu sudah ketinggalan zaman? Ada era ini penulisan lirik hanya berbentuk luahan perasaan, suka duka dan cinta semata-mata. Dan dari chord progression pun makin mudah, mungkin lagu-lagu yang bertaraf rendah jarang-jarang menggunakan diminish, overchord dan sebagainya. Melainkan lagu-lagu yang berkasta tinggi seperti opera dan lain-lain. Kalau ditulis panjang lagi. Adakah era itu sudah berakhir, katanya. Sambungnya, saya amat tertarik dengan karya-karya seniman seperti Dato' M. Nasir, Dato' Ramli Sarip, Iwan Fals, A.B.J. Adi. Karya-karya mereka ini bagus dari karya-karya mereka ni bukan bagus dari segi iramanya saja, apa yang saya dengar, malah dari segi plot serta dari segi lirik yang ditulisnya pun cukup indah bahasanya. Susah nak jemu bila dengar. Panjang lagi ni, sikit lagi. Pada pendapat abang, adakah saya harus terikat dengan sesuatu yang agak lama atau saya kena ikut peredaran zaman ni? Kalau ikut peredaran, kena ikutlah. Tapi pada pendapat abang macam mana? Saya berharap sangat abang dapat jawab soalannya ni. Banyak sangat dia punya angkat tangan tu. Okey, soalan ni panjang dan jawapan pun telah ada dalam soalan tu ya. Jawapan pun telah ditulis dekat situ. Bila sebut tentang penulisan lirik ni, berpuisi, metafora, hyperbola, tersirat dan tersurat, saya cadangkan saudara search ada satu penulis lirik ini yang nama dia Azam Dungun. Kini menjadi Profesor Madya Azam Sulong, merupakan pensyarah di UPSI, kerana dia ada buat penulisan ilmiah berkaitan dengan menghuraikan maksud dan makna lirik dan juga jenis-jenisnya. Memang dia pakar dalam penulisan lirik. Berkenaan dengan chord progression juga semakin mudah, katanya. Sebab bagi saya bukan semakin mudah, tapi kehendak, melodi dan gubahan selera pun dah berubah. Kadang-kadang lagi senang supaya pendengar tak kacau. Okey, saya pernah buat analisis lagu berkenaan tentang telur dan ayam atau ayam dan telur. Kerana proses ni memang memerlukan dua kerja sekali. Sama ada telur atau ayam, ayam atau telur. Kerana proses ini sebenarnya memerlukan kreativiti dan terserah pada produser. Jika anda kerahkan seluruh minda dan tenaga sekalipun, ya, namun jika jiwa anda memberontak, maka anda sudah tahu kat mana yang patut anda ikutilah. Maknanya kalau yang kata ketinggalan zaman ke apa ke, tak ada. Sebenarnya tak ketinggalan zaman pun. Selagi kita berada dalam abad ini, century ini, dia masih is a current. Pernah dalam satu wawancara, Roslan Aziz pun cakap, dia kata, selagi kita berada dalam era ini, maknanya kita berada dalam situasi semasa. Dia tak ketinggalan. Ya. Soalan seterusnya daripada amoriusgil.la. Menarik pembelajaran ni. Kalau cipta lagu baru, buat macam ni juga ke bang? Abang buatlah satu lagu. Okey, baiklah. Saya ada jawab. Baiklah, akan saya buat nanti bagaimana untuk teknik mencipta lagu baru. Mencipta lagu, ya. Terima kasih kerana support. Saudara Amo, mencipta lagu ni adalah satu proses yang berbagai-bagai kaedah dan cara. Ya. Ada orang yang buat lagu berbulan-bulan satu lagu. Ada yang buat lagu kurang daripada setengah jam pun dah siap. Bergantung kepada seseorang dan bergantung kepada producer tu nanti. Berapa cepat deadline dia. Kalau dulu memang ada deadline, you kena siapkan lagu ni sekian time. So sekarang kita masing-masing boleh buat lagu sendiri dan boleh upload dalam YouTube, terserah pada kita. So kita boleh ambil masa berapa lama. Cuma
cara buat lagu yang saya sebutkan tadi, kaedah dan cara tu memang berbagai-bagai cara. Even kalau saya sendiri saya buat lagu, mungkin teknik saya begini. Tetapi kalau orang lain buat lagu dan prosesnya berbeza pula. Namun begitu, saya masih berhutang janji dengan saudara Amor dan juga kepada anda semua. InsyaAllah nanti saya akan cuba buatkan spesifik untuk bagaimana proses daripada kosong, buat lagu, penciptaan melodi, masukkan arrangement sehingga proses lagu tu siap. Saya rasa mungkin ada yang pernah buat sebelum ni, tapi saya cuba buat dengan kaedah yang saya selalu buat. Okey. Soalan seterusnya, Abdul Wahid. Macam mana kalau nak digubah semula lagu ni? Saudara Abdul Wahid, lagu yang sedia ada memang boleh digubah. Lagu yang sedia ada memang boleh digubah, ya. Atau kita panggil dia rearrange. Dan keduanya kita boleh buat reharmonize struktur chord tetapi masih mengekalkan melodi asal. Jenny Chin ada buat tentang lagu Negaraku, boleh lihat macam mana dia proses itu buat dalam chord diatonic, ya. Dan kita support Jenny Chin punya channel. Seterusnya, The Pelekat Man. Terbaik Abang Rafi. Dah lama teringin nak jumpa, banyak nak tanya. Part keroncong, buat tutorial juga. Please. Ya, saya ada buat tutorial keroncong. Boleh tengok dalam video yang bertajuk tutorial how to play for modern keroncong. Okey? Saya ada buat tu. Soalan seterusnya, Red James. Pernah terbaca satu komen di FB, betul ke cikgu yang rekod lagu UKIS yang berjudul Seksa? Kalau cikgu yang main gitar dalam lagu tu, boleh tak buat tutorial? Dan Sangge Yasha menyambut, sedap tu recording akustik dalam lagu tu, sama dengan lagu Sebab. Saya cuba recall dan saya menjawab, saya cuba recall kerana saya dah lupa macam mana nak main balik, insya-Allah. Okey, lagu Seksa ciptaan Syahri Amri ni memang seksa betul lah. Memang seksa. Kerana lagu ni saya fikir sulit tu pasal dia ada rasguedo pada intro lagu Seksa tu. So dia menggunakan betul dia menggunakan elemen-elemen flamenco. Yang jadi sulit tu pasal rasguedo ni dia ada teknik dia. Tetapi untuk saya rekod pada time tu, saya menggunakan Spectrum. Mana Spectrum saya ni? Tak bawa. Apa pun, saya boleh bagi some example. Rasguedo pada intro lagu tu. Kemana? So, ada dua teknik. Satu you gini. Satu lagi you betul-betul blast lah. Ya, kalau pakai pick drum, begitu juga kita strike je. Bintang 1000. So dia sebenarnya dia perlukan concentration untuk main. Tu saya cakap lagu ni memang seksa. Tapi kalau you belajar teknik flamenco tak ada masalah. Saya ada sebut pasal satu pemain akustik flamenco di Malaysia, nama dia Razman. Kalau saya jumpa nanti saya letak muka dia. Kalau ada, mana Razman? Mana Razman? Dia pemain akustik flamenco yang bagus. Namun, dalam lagu Seksa tu, dia ada strumming, right? Tapi dalam music flamenco, kita panggil dia rumba flamenco. Pattern lah, dia ada banyak pattern. Strumming ni, lagu dia bila masuk lagu kemana bintang 1000, itu kita main tadi kita apa? Free kan? Tapi kalau kita a little bit
hanya tiada. Nyanyi pula. Tapi di strumming macam tu. Dia ada dam dia. Nanti you belajarlah. You pergi tengok dekat dalam banyak channel-channel orang lain pun ada. Bagaimana menunjukkan a type of flamenco strumming. By the way, bila strumming ni saya suka tentang menggunakan pick. Sebab ada satu pemain gitar tu yang saya suka sekali, iaitu Aldi Meola. Dia menggunakan, dia seorang pemuzik fusion jazz, digunakan plectrum. Pernahlah berangan nak jadi macam dia, tapi sekian, terima kasih je lah. Ya, itu sedikit sebanyak tentang lagu Seksa. Macam mana tadi saya main dia? Tekuk. Tapi macam tu lah lebih kurang. Soalan seterusnya, haluan kiri channel, hikmah PKP, banyak masa free, maka orang macam Rafi banyak masa free dan duduk depan komputer berkongsi pengalaman dia dengan kita. Betul, semenjak PKP ni banyak benda-benda yang baru muncul. Pada mulanya saya akui memang saya macam terpaksa buat. Tapi bila fikir balik, saya rasa memang perlu buat sebagai satu dokumentasi dan juga rujukan di masa depan. Semenjak saya buat YouTube channel ni, banyaklah saya dapat feedback dan juga saya fikirkan itu satu reference saya untuk saya juga nanti di masa hadapan. Mungkin juga sesuai nanti untuk sebagai salah satu rujukan untuk orang-orang lain juga yang memerlukan. Soalan seterusnya daripada Irwan Mahmud. Hebatlah cikgu, saya tak ada peluang nak belajar kat College Music. Restu ya, saya tuntut ilmu ke sini. Muhammad Dali bin Zali. Salam bro, boleh tahu apa model Martin tu dan harga masa recording lagu ni dulu guna miking ke pickup? Saudara Irwan dan saudara Muhammad Dali ni, saya jawab dua soalan serentak lah. Bagaimanapun, saya mahu saudara Irwan Mahmud teruskan, kerana proses belajar ini tak akan berhenti selagi sebelum kita dijemput oleh Tuhan kita. Muhammad Dali, saudara Muhammad Dali pula, saya lupalah jenis model Martin. Model gitar Martin tu saya dah lupa model tu. Memang betul masa recording tu kita ada pakai mikrofon. Soalan seterusnya, Muhammad Rizwan Samad. Thank you bang. Kalau boleh buatlah lagi tutorial. Terima kasih saudara Muhammad Rizwan. InsyaAllah saya akan terus buat tutorial. InsyaAllah. Terus support terus support. Firdaus Ibrahim, thank you so much bang. Straight from the source. Terima kasih juga saudara Firdaus Ibrahim. Kevin Bands, salam bang Rafi, sedap sangat bunyi gitar ni. Abang guna string apa dan size gauge berapa? Salam buat saudara Kevin Bands. Terima kasih, sedap bunyi itu datang dan kehendak darinya lah. Saya ni hanya sebagai postman. Saya setiap kali kalau saya perform atau saya buat recording, saya sentiasa anggap saya ni hanya penghantar saja, dan saya meminta kepadanya untuk memberikan saya sebaik mungkin untuk melakukan kerja. Alhamdulillah sehingga saat ini ilham itu berterusan dan direstui. Tentang gauge pula, saya guna 1152. Ini untuk steel gitar lah, ya. Saya guna 1152. Baiklah, sekian saja untuk kali ini, ya. Sampai jumpa lagi dan selamat menyambut Hari Merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.